Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sekarang saya akan menjelaskan mengenai sinopsis dari film The Pursuit of Happiness. Film ini merupakan film biografi seorang ahli perniagaan jutawan dan motivator asal Amerika yang menceritakan perjuangannya ketika masih bekerja sebagai juru jual dan menjaga anaknya sendirian. Sementara, dia juga tiada tempat tinggal. Film ini pertama kali dirilis pada 25 Desember 2006 oleh Columbia Pictures dan mendapat banyak penghargaan dan pujian atas persembahan Will Smith yang hebat dalam bermain Chris Gardner, juga di jalan cerita yang menyentuh bajak hati penonton. Di samping itu, film ini sering dijadikan rujukan untuk memberi motivasi secara umum ketika seseorang sedang berjuang dalam hidupnya, karena banyak pelajaran yang dapat diambil dari film ini. Menurut pandangan psikologi sendiri, tingkah laku Chris Gardner yang membawa kejayaannya dapat dilihat dari bagaimana Chris Gardner menghadapi masalah dalam hidupnya dengan selalu tabah, optimis, dan bekerja keras, serta tidak menunjukkan penderitaannya kepada orang lain. Film ini juga mengkaji teori psikologi industri dan organisasi seperti teori motivasi, teori konflik, teori kepemimpinan, dan lain sebagainya. Film ini berceritakan pada tahun 1981, ketika Chris Gardner masih bekerja sebagai juru jual yang menjual alat pengimbas kepadatan tulang mudah alih kepada dokter dan hospital di San Francisco. Chris mengalami kesukaran untuk menjual alat-alat tersebut dari masa ke masa, walaupun semua pendapatan keluarganya berasal dari penjualan tersebut. Keluarga Chris mengalami krisis keuangan, dengan tunggakan sewa untuk apartemennya hingga $650 dan denda tiket hingga $600. Keadaan keuangan keluarga Chris yang tidak membaik menjadikan perkawinan Chris dan Linda rusak, hingga akhirnya Linda memutuskan untuk meninggalkan Chris ke New York untuk pekerjaan yang lebih baik. Chris berkeras untuk mendapatkan hak penjagaan Christopher Jr. karena dia berpendapat selama ini Linda tidak dapat menjadi ibu yang baik bagi Christopher Jr. Tanpa berpikir panjang dan dengan hati yang berat, Linda bersetuju menyerahkan anaknya agar tetap dijaga oleh Chris. Karena sekian lama penjualan Chris tidak meningkat, dia memutuskan untuk berusaha melamar pekerjaan baru ketika dia melihat pengambilan magang atau internship selama 6 bulan di perniagaan perdagangan saham Dealwater. Chris sebenarnya pribadi yang pintar, dengan ranking pertama di sekolah dan ingatan yang kuat. Dia memutuskan untuk melamar jabatan sebagai broker saham yang diuruskan oleh Jay Twistle. Sehari sebelum Chris melakukan temu duga, dia mengecat apartemennya supaya tidak diusir dari apartemen karena tunggakan sewa. Semasa dia mengecat, Chris tiba-tiba dikunjungi oleh 2 anggota polis yang kemudian membawanya ke pejabat karena Chris harus membayar tiket denda dan harus menunggu di sana hingga keesokan harinya untuk menunggu proses pentadbiran selesai. Pada keesokan harinya, Chris harus menghadiri temu duga, tapi dia tak mempunyai cukup waktu untuk pulang dan menukar pakaiannya, sehingga dia terpaksa menghadiri temu duga dengan penampilan yang kotor karena cat-cat di badannya dan tidak memakai suit. Walaupun penampilannya kurang baik semasa temu duga, Chris berjaya memberikan kesan yang baik kepada penemu duga berkat kemahiran komunikasinya dan watak unik Chris. Akhirnya, dia diterima sebagai ahli perantis yang kemudian akan bersaing dengan 20 calon lain untuk gelaran broker saham. Namun, selama 6 bulan magang, dia tidak diberi gaji sementara uang Chris hanya tinggal sisa $21. Keadaan itu menjadikan Chris kehilangan tempat tinggal dan memaksa dirinya dan anaknya tidur di tandas stesen kereta api. Setiap hari, Chris dan anaknya berjuang untuk mencari tempat persinggahan percuma. Mereka harus beratur setiap malam untuk mendapatkan tempat tidur di bawah naungan para gelandangan. Jika tidak mendapat jatah, mereka terpaksa tidur di kereta semalam. Semasa temu duga terakhir, Chris dipuji oleh pengurus dan pengarah syarikat bahwa dia telah menjadi internship atau trainee yang sangat baik
dan dia akhirnya diterima sebagai broker di Dinwiddie. Saya akan meneruskan pembintangan ini dengan menerangkan mengenai ulasan filem. Kami telah memilih topik persekitaran tempat kerja dan ergonomik. Bagi mengaitkan topik pembelajaran psikologi industri dan organisasi dengan filem ini, berdasarkan topik ini kami telah membahagikan kepada 5 faktor persekitaran. Faktor pertama adalah melibatkan tempat kerja. Bagi mengaitkan dengan filem ini, kami mendapati bahawa Chris yang meneruskan kehidupannya di bandar dengan penuh kesibukan serta kos hidup yang tinggi yang memberi penekanan kepada kehidupan mereka. Di dalam filem ini juga menggambarkan bahawa dengan menjual mesin ini dapat membolehkan Chris untuk menampung kehidupannya. Faktor kedua adalah melibatkan reka bentuk dan landscape pejabat. Dapat disimpulkan di sini bahawa susun atur di tempat latihan industri Chris amatlah tidak teratur dan tidak mengikut mana-mana konsep susun atur pejabat yang sebenar. Susun atur landscape pejabat yang digambarkan dalam filem ini amat tidak kondusif, di mana setiap pekerja ditempatkan di ruang kerja yang amat padat dan tiada pemisah antara satu meja dengan meja yang lain. Selain itu, bagi faktor yang ketiga pula adalah melibatkan pencahayaan. Di dalam filem ini menunjukkan Chris berdepan dengan masalah di mana mesin beliau telah rosak dan memerlukannya untuk membaikinya. Chris juga terpaksa untuk membaikinya dalam keadaan gelap bagi memastikan mesin tersebut dapat digunakan semula. Faktor yang seterusnya adalah kebisingan. Berdasarkan pemerhatian terhadap filem ini sepanjang beliau menjalani sesi latihan industrinya, kami telah mendapati bahawa suasana di sekitar syarikat Dinwiddie sangatlah bising dan huru-hara. Kami juga dapat melihat bahawa setiap pekerja bertungkus lumus untuk mendapatkan klien masing-masing yang menyebabkan berlakunya peningkatan bunyi yang amat tinggi. Seterusnya adalah faktor yang melibatkan suhu dan kelembapan. Di dalam filem ini menunjukkan Chris pada mulanya menjadi seorang jurujual yang memaksanya untuk mengharungi segala cabaran yang mendatang walaupun dalam keadaan panas ataupun hujan, dia terpaksa menghadapinya bagi menampung kehidupannya. Akhir sekali, saya akan menerangkan mengenai reka bentuk jadual kerja. Berdasarkan daripada filem ini, kami dapati bahawa syarikat Dinwiddie tidak mempunyai jadual kerja yang kondusif. Pada minit ke 1 jam 3 minit 5 saat membuktikan bahawa Chris terpaksa melakukan kerjanya selama 6 jam, manakala pelatih yang lain terpaksa bekerja selama 9 jam. Selain itu, ia juga menunjukkan bahawa Chris terpaksa mengorbankan masa beliau untuk pergi ke tandas dan minum air bagi memastikan yang beliau dapat memanfaatkan masa kerjanya dengan sebaik-baiknya. Kami bersepakat untuk mengulas filem The Pursuit of Happiness dengan kaitkan antara topik konflik dan juga ergonomik. Saya akan menerangkan secara ringkas kaitan antara filem ini dan juga konflik. Berdasarkan pemerhatian kami sepanjang 1 jam 52 minit 43 saat filem ini ditayangkan, jelas sekali filem ini syarat dengan pelbagai jenis konflik. Terdapat 3 jenis punca konflik yang kami perolehi berdasarkan filem ini. Pertama, ketidakselarasan motif. Berdasarkan analisis kami, Chris mula menghadapi konflik kewangan apabila beliau menghabiskan sejumlah wang tabungan yang besar untuk portable bone density machine. Malangnya, kebanyakan hospital dan doktor tidak mempunyai minat untuk membeli mesin tersebut. Isu ini membawa kepada pertengkaran yang berpanjangan antara Chris dan Linda kerana sedang berhadapan dengan masalah kewangan yang serius. Kedua, berdasarkan pemerhatian kami, semasa Chris dan Christopher terpaksa beratur seawal jam 5 petang untuk mendapatkan tempat penginapan di bangunan Glade Memorial, merupakan babak yang paling terkesan kerana konflik timbul apabila Chris berhadapan dengan sumber kewangan yang terhad sehingga menyebabkan mereka kehilangan tempat tinggal. Ketiga adalah pergantungan tugas. Pergantungan tugas berlaku apabila hanya satu pihak yang dipertanggungjawabkan dengan semua beban. Berdasarkan analisis ini, Linda merasa terbeban apabila beliau perlu bekerja lebih masa untuk menanggung perbelanjaan keluarga. Berdasarkan analisis kami, filem ini menerapkan konflik berfungsi kerana Chris tidak pernah berputus asa atau lari daripada konflik yang sedang melanda mereka sekeluarga. Konflik berfungsi ini berguna untuk mencungkil kemampuan seseorang individu dalam mencari jalan penyelesaian untuk menamatkan konflik yang dihadapi. Ini berlaku apabila Chris berjaya membuktikan dirinya seorang yang berkemahuan tinggi,
selama menjadi pelatih di syarikat broker saham tersebut. Mengikut pada pemerhatian kami, filem ini mengamalkan jenis kaedah penyelesaian konflik interpersonal dengan bertolak ansur. Ini kerana Chris mengambil langkah bertolak ansur dalam menangani konflik apabila beliau dan pihak syarikat mengaplikasikan kaedah dengan membahagikan objektif, matlamat dan sumber dengan sama rata. Chris berusaha sehabis baik untuk memastikan beliau berkelayakan untuk bekerja di syarikat Dean Witter Reynolds walaupun terikat dengan pelbagai jenis komitmen. Jika dilihat dari pihak syarikat pula, mereka menguji daya tahan Chris dari segi mental semasa menjalani latihan. Ini untuk memastikan bahawa mereka mengambil individu yang tepat untuk bekerja dengan syarikat mereka. Okey, teori kepemimpinan yang pertama di dalam movie The Pursuit of Happiness adalah teori transformasi yang dipilih oleh watak J. Twister. Pada minit ke-24, J. Twister memberikan peluang kepada Chris Gardner untuk membuktikan kebolehan beliau untuk menyelesaikan cube Rubik. Pada minit ke-45, J. Twister meletakkan sepenuh kepercayaan kepada Chris Gardner untuk yang dilihat mempunyai potensi yang tinggi dalam bidang broker saham. Pada minit 1.47.00, J. Twister memberikan kata-kata semangat buat Chris Gardner yang kelihatan muram di dalam tandas. Seterusnya adalah watak Martin Froham, juga menggunakan teori kepimpinan transformasi. Apabila pada minit 42.35 Chris Gardner ditemuduga oleh Martin Froham, J. Twister dan dua lagi penemuduga, tetapi dia berpakaian tidak profesional. Namun mereka tetap memberikan peluang kepada Chris Gardner tanpa berfikir panjang. Dan pada minit ke 1.39.00 Martin Froham sekali lagi menguji Chris Gardner dengan meminta untuk meminjam duit untuk membayar tambang teksi. Namun Chris Gardner tetap menghulurkan wang beliau walaupun beliau dalam kesusahan dan tidak mempunyai wang yang banyak. Okey, teori kepimpinan yang terakhir adalah teori kepimpinan laissez-faire yang digunakan oleh Alan Frankish. Pada minit 56.51, Alan Frankish telah menguji Chris Gardner dengan menyuruh Chris Gardner membuat pelbagai kerja yang tiada dalam skop kerja beliau. Dan sejak hari pertama Chris Gardner berjabat di organisasi tersebut sebagai seorang intern, beliau telah memberikan tugas yang banyak untuk mencari klien dan sebagainya. Namun Chris diuji dengan diminta membuat kopi, membeli donat dan mempakai kereta Alan Frankish. Namun beliau tetap membuat permintaan dan ujian ini banyak mengganggu masa Chris untuk bertemu dengan klien dan prospek beliau. Namun dia tetap akur dan patuh dengan arahan. Seterusnya saya akan sambung dengan teori motivasi, iaitu salah satu teori yang dapat dikaitkan dengan movie ini. Motivasi merujuk kepada perkara yang mendorong atau dorongan yang timbul dalam diri manusia dan memberi arah kepada tingkah laku. Motivasi berfungsi sebagai dorongan atau kekuatan dalam diri seseorang individu untuk melakukan sesuatu perkara dan juga bertindak sebagai perantara kepada seseorang individu untuk menyesuaikan diri dengan persekitaran. Salah satu teori motivasi yang ingin saya jelaskan di sini adalah teori hierarki keperluan Maslow 1943. Teori ini mempunyai 5 kategori keperluan, iaitu keperluan fisiologi seperti makanan, minuman dan tempat tinggal. Seterusnya adalah keperluan keselamatan, di mana yang dipenuhi secara fizikal dan psikologi supaya rasa selamat dan selesa. Seterusnya keperluan sosial, supaya seseorang individu itu dapat diterima, disayangi, diperlukan. Dan seterusnya adalah keperluan harga diri, di mana seseorang individu perlu untuk dirinya
menerima pengiktirafan seperti pangkat dan gelaran. Dan keperluan yang terakhir adalah kesempurnaan kendiri seperti mana yang telah digariskan oleh seseorang individu tersebut. Dalam teori ini, keperluan yang lebih tinggi dalam hierarki akan mula muncul apabila seseorang itu sudah berpuas hati dengan keperluan yang sebelumnya. Contohnya, apabila keperluan fisiologi sudah pun dipenuhi, seseorang akan mula timbul dorongan untuk memenuhi keperluan keselamatan. Pada minit 21.38 saat, Chris menceritakan bahawa dia dan isterinya menghabiskan duitnya untuk membeli banyak mesin yang boleh mengukur kepadatan tulang untuk kegunaan dalam bidang kesihatan. Chris akan menjualnya kepada hospital-hospital yang ada. Dia bekerja keras untuk menjual mesin tersebut kerana harga satu mesin mampu menampung belanja keluarga Chris selama sebulan, termasuklah sewa rumah dan yuran sekolah anaknya, Christopher. Hal ini merupakan satu keperluan fisiologi kerana perkara ini penting untuk meneruskan kelangsungan hidup. Chris perlu bekerja keras menjual mesin pengimbas kepadatan tulang tersebut. Harga satu mesin pengimbas tersebut merupakan belanja sebulan keluarga Chris. Dan sekiranya tidak terjual dalam masa 1 bulan, belanja untuk 1 bulan mereka akan terjejas. Selain itu, terdapat juga keperluan sosial dalam movie tersebut, di mana manusia perlu menjalinkan hubungan sosial dengan orang lain agar dapat diterima oleh orang lain dan rasa diperlukan. Contohnya, Chris sentiasa bijak untuk mencari ruang dan peluang untuk berbual dan mencari kenalan. Hal ini secara tidak langsung akan menambahkan jaringannya. Kita dapat lihat pada minit ke-24 dan 46 saat, Chris berpura-pura untuk pergi ke tempat yang sama dengan Jay Twister supaya Chris dapat menaiki teksi bersama-sama dengan beliau dan bercerita tentang kebolehan yang ada pada dirinya. Dia juga berusaha untuk menyelesaikan permainan cube untuk menarik perhatian Jay dan supaya dia dapat pekerjaan di syarikatnya. Pada minit ke-71 pula, Chris bersama anaknya Christopher pergi ke rumah Encik Robin untuk memohon maaf kerana tidak mengutarakan janjinya untuk bertemu Encik Robin. Kemudian, Chris menyatakan bahawa dia ingin ke perlawanan football yang berlangsung di Candlestick dan berpeluang untuk pergi ke sana bersama-sama Encik Chris. Apabila tiba di sana, Chris meluaskan jaringannya dengan kawan-kawan Encik Robin. Peluang ini digunakan oleh Chris untuk menarik minat kawan-kawan Encik Robin dengan syarikat yang dia sedang menjalani latihan, iaitu Dean Witter. Keperluan sosial ini didorong oleh keperluan untuk mencari ramai orang yang berminat dengan syarikat Dean Witter supaya Chris menjadi orang yang teratas mendapat ramai klien. Hal ini kerana pelatih yang menjalani latihan di syarikat Dean Witter yang memperoleh klien paling ramai akan diterima sebagai pekerja. Bagi memenuhi ciri-ciri tersebut, Chris terpaksa bekerja keras menambahkan jaringannya supaya ramai yang tertarik dengan syarikat Dean Witter dan dia tidak perlu lagi menjual mesin pengimbas kepadatan tulang tersebut. Bagi memenuhi ciri-ciri tersebut, Chris terpaksa bekerja keras menambahkan jaringannya supaya dia yang diterima sebagai pekerja di syarikat Dean Witter tersebut dan dia tidak perlu lagi bersusah payah menjual mesin kepadatan tulang pengimbas kepadatan tulang tersebut untuk menyara kehidupannya. Kesimpulan yang dapat diambil dari film The Pursuit of Happiness ini ialah film ini membincangkan banyak topik dan teori yang menarik mengenai psikologi industri dan organisasi, seperti teori hierarki keperluan Maslow, teori kepemimpinan transformasi, dan teori kepemimpinan laissez-faire. Berbagai konflik yang diceritakan dalam film ini menunjukkan berbagai respon dan cara penyelesaian setiap watak. Secara keseluruhan, film ini memberikan banyak inspirasi
yang dapat mendorong seseorang untuk terus berusaha, bekerja keras, dan meneruskan hidupnya selain keadaan hidup yang dilanda kesusahan. Seperti yang dikatakan oleh Chris Gardner dalam film itu, "Don't ever let somebody tell you that you can't do something. You got a dream, you gotta protect it. People can't do something themselves. They wanna tell you you can't do it. If you want something, go get it. Period." Terima kasih, sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.